mana skandal penjualan rahsia pertahanan negara berpunca dari pemusatan kuasa di tangan menteri. Saya memandang berat pendedahan oleh peguam-peguam Perancis yang dilantik oleh Suaram bahawa syarikat terasasi Hong Kong Limited telah menjual dokumen sulit pertahanan negara kepada kontraktor pertahanan dari Perancis. Sebagai bekas pegawai tinggi Angkatan Tentera, tindakan tersebut sudah tentulah satu pengkhianatan besar kerana ia mendedahkan strategi pertahanan negara. Ia juga merupakan satu pelanggaran keselamatan, security breach, yang akan membahayakan nyawa prajurit kita yang bertugas dengan operasi kapal selam Scorpio. Dari pengalaman saya berkhidmat dengan Angkatan Tentera, salah satu perkara yang harus dikaji serta merta ialah campur tangan dan kuasa menteri yang terlalu besar sehingga melunturkan pendapat Panglima-Panglima Angkatan Tentera. Pengaruh menteri dan lantikan politik serta pegawai bukan tentera yang terlalu besar boleh mendatangkan kesan buruk kepada strategi dan taktik pertahanan negara. Apatah lagi apabila ia bukanlah bidang kepakaran mereka. Secara umumnya, tugas menteri dan pegawai bukan tentera adalah menentukan dasar pertahanan negara untuk dilaksanakan oleh pasukan pertahanan negara. Sebaliknya, ini tidak berlaku dan menteri serta pegawai bukan tentera memainkan peranan aktif di dalam hal ehwal pertahanan negara, termasuklah pembelian senjata dan kelengkapan pertahanan. Oleh sebab itu, berikutan pendedahan skandal penjualan rahsia pertahanan yang melibatkan penasihat utama Menteri Pertahanan pada ketika itu, Razak Baginda, ia mengesahkan pendapat ramai pimpinan Angkatan Tentera bahawa kuasa yang terlalu dipusatkan di tangan menteri dan pegawai bukan tentera perlu dikaji semula demi keselamatan negara. Saya telah membuat keputusan nekat untuk mengumpulkan rakan-rakan pimpinan Angkatan Tentera di dalam Majlis Rundingan Keselamatan yang ditubuhkan oleh Keadilan bagi menilai dasar-dasar pertahanan dan menjadi timbang tara kepada keputusan membabitkan Kementerian Pertahanan. Sebagai langkah pertama, saya menyeru supaya pimpinan Angkatan Tentera yang sedia ada tidak memandang ringan pendedahan skandal penjualan rahsia pertahanan yang melibatkan syarikat yang rapat dengan bekas Menteri Pertahanan itu, iaitu Perdana Menteri Malaysia sekarang. Adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memberi jaminan kepada rakyat bahawa segala langkah telah diambil agar pembocoran maklumat itu tidak menjejaskan strategi pertahanan negara. Sekian. Gesaan saya tadi, sekiranya Angkatan Tentera Malaysia tidak terlibat dalam penjualan dokumen sulit yang melibatkan strategi keselamatan negara, maka pimpinan tertinggi Angkatan Tentera wajar membuat satu laporan polis segera, ya, untuk menjaga imej dan kredibiliti pimpinan Angkatan Tentera. Untuk hari ini kita akan tunggu respon daripada Perdana Menteri. Sebab itu kita dengar tadi daripada Brigadier Jeneral Tok Hadi pemusatan kuasa yang berlebihan kepada Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Maka bila timbul skandal seperti ini, kita berharap Perdana Menteri jangan menjadikan pegawai-pegawai tentera sebagai kambing hitam. Kami bertegas supaya Perdana Menteri mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk menjelaskan bagaimana dokumen yang boleh menjejaskan keselamatan negara ini boleh dijual kepada negara asing dan pihak ketiga. Dan sudah tentulah ini mendedahkan kepada persoalan keselamatan dan kedaulatan negara ini. You said to make the police report.
report, but since this is a military matter, shouldn't this be handled internally or at least by military police? Well, itu juga ada cadangan yang kita buat supaya Angkatan Tentera menjalankan siasatan segera untuk melihat bagaimana maklumat keselamatan dan pertahanan negara ini boleh bocor dan dijual kepada pihak ketiga. That is also part of our suggestions in our statement. Yeah. Jangan alih isunya. Isunya ialah dokumen-dokumen ini dan keterangan-keterangan ini diperolehi dalam prosiding di Mahkamah Perancis. Maka kerajaan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, mereka harus mengambil tindakan segera untuk menyiasat bagaimana isu keselamatan dan pertahanan negara ini boleh dijual ke tangan orang asing dan negara asing. Itu isu pokok. Saya tidak bersetuju sekiranya isu pokok ini cuba dipadamkan dan dialihkan kepada isu yang lain. Setakat pagi ini kita mahu penjelasan daripada Perdana Menteri kerana kes ini berlaku ketika beliau memimpin Kementerian Pertahanan. Okey. Well, I would expect him to respond immediately since this is a very serious allegations, and these documents were cited during the proceedings in the French court. We would expect the Prime Minister to shoulder this responsibility and respond immediately. Kalau tak ada, saya jemput saudara Rafizi. Oh ya, ada satu lagi. Ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam statement tadi, bahawa Majlis Rundingan Keselamatan Keadilan telah ditubuhkan oleh keadilan untuk menilai dasar-dasar pertahanan dan menjadi timbang tara kepada keputusan yang membabitkan Kementerian Pertahanan. Dalam masa yang sama juga kami akan melihat kepada kebajikan bekas-bekas anggota tentera, mereka yang telah bersara, dan juga kami mahu melihat supaya anggota-anggota tentera yang sedang berkhidmat diberi perhatian yang sewajarnya. Majlis ini sudah ada form atau masih dalam rancangan? Kita telah mewujudkan majlis ini dan kita telah pun mempunyai ahli jawatankuasa. Saya yang mengetuai majlis perundingan ini. Jadi dari konteks apa selama isu penjualan rahsia ni, apa tindakan majlis? Apa tindakan majlis? Saya rasa jelas apa yang telah diberitahu oleh YB Azmin tadi, apakah tindakan daripada keadilan itu sendiri, kerana majlis ini juga adalah satu majlis yang akan memberi nasihat kepada pucuk pimpinan Parti Keadilan Rakyat. Jadi tindakan apa yang dibuat oleh tindakan parti selaras dengan apa yang diambil oleh majlis perundingan ini. Maknanya kata cakap ahli majlis ni semua bekas. Ya, bekas tentera dan juga anggota-anggota bekas anggota polis ya. Pihak Media Fast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Fast, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.